Baik, ahli fikih dalam persidangan pertama telah memberikan garis panduan atau bayangan kepada kita di mana kita nak bawa isu ini. Saya nak kutip sikit daripada harapan tu. Dan oleh kerana dia berkaitan dengan politik, saya kena tanya orang politik dulu. Sejauh mana politik harapan itu dapat digarap oleh parti dalam sebuah negara, dalam sebuah gerakan yang sekian lama diwar-warkan ideologinya. Bahkan sebahagian mungkin segelintir daripada saf yang ada itu meletakkan parti sebagai akidah, akidah sebagai parti. Itu sangat besar sebenarnya. Tetapi dalam yang akhir-akhir ini kita dapati dia lebih kepada agak realistik. Jadi kemana sebenarnya slogan negara Islam kepada negara berkebajikan? Adakah itu lebih memenuhi politik harapan tadi, ataupun dia sekarang salin kulit, ataupun sebenarnya itulah dinamika perjuangan dan pertambahan ilmu yang ada di kalangan pimpinan yang ada? Silakan Dr. Ini bukan 5 minit jawapan ni. Ini satu. Saya bagi 25 minit. Skor ya. Baik. Saya yang memulakan tadi, lalu saya tidak berpeluang untuk mengulas dan memberi taklid kepada kawan-kawan punya pandangan. Saya berikan masa. Ya. Untuk itu. Jadi tambah 2 minit lagi. 5 minit saya tambah. Baik, saya bermula dengan satu pengenalan yang cukup tidak politik sebenarnya tadi. Itu betul-betul, walaupun saya orang politik mungkin dari sudut practitionernya sini, tapi jawapan saya tadi memang tidak. Tapi kawan-kawan lebih politik nampaknya. Ya. Lalu saya ungkapkan kembali yang dikatakan politik dalam bahasa Arabnya siyasah. Anehnya, inilah perkataan yang tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Mana? Tunjukkan. Memang tidak ada. Lalu agak berlaku sedikit ya perbezaan pandangan sebagainya. Lalu masakan tidak ada. Kerana seluruhnya kehidupan Rasulullah itu mengurus, mentadbir. Ya. Hingga lari Rasulullah, bahasanya berhijrah Rasulullah daripada kota Mekah. Kalau Islam itu hanya sembahyang, maka Baitullahil Haram itu kan paling enak sembahyang dari segi pahala segalanya. Tetapi berpindah Rasulullah, ya, berhijrah Rasulullah SAW mencari penghalang. Untuk apa? Untuk mampu mentadbir, mengurus pemerintah, ya, to lead and manage. Satu apa yang dikatakan sama ada sifatnya statism ke atau pemerintahan, kerajaan, hukumah sebagainya. Jadi penting. Maka kalaupun dalam Al-Quran itu tidak ada siasat, bahkan tetapi sebaliknya siasat itulah bahkan seluruhnya urus takdir yang menjadi sendi dan tunggak kepada kepimpinan Rasulullah SAW. Nampak? Ini aneh kan? Kalau ibadat itu ada, ya. Kalau yang lain itu jinayat itu ada. Kalau apa pun ada. Tapi siasat tidak ada. Lalu diungkapkan oleh ulama-ulama dan saya simpulkan ya tadi sabit dengan persoalan bab sejahtera negara kan. Imam Ibn Uqail Al-Hanbali ya, murid kepada Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga tidak silap saya. Menyimpulkan begini saja, yang dikatakan apa yang dikatakan siasat itu, apa yang dikatakan politik itu. Kalau politik itu benar-benar mau dijadikan dalam kerangkanya ibadat, dalam kerangkanya ubudiyah lillahi azza wa jalla. Kalau politik itu mau dijadikan as-siyasah al-adilah, siasat yang adil, murni dan bersih, ia mesti mudah saja sifatnya. Ab'adu ila shalah, maaf, aqrabu ila shalah wa ab'adu anil fasad. Begitu saja rupanya politik. Mendekatkan segala yang baik, kalimat salah ataupun islah ataupun apa yang dikatakan as-salah tadi yang cuba dihuraikan oleh Dr. Madli. Apapun kegiatan yang mampu mendekatkan manusia dengan kebaikan itu sekaligus menjauhkan wa ab'adu anil fasad, jauhkan manusia itu dengan kefasadatan, keburukan, segala kejelekan, kebobrokan sebagainya. Itu dikatakan as-siyasah al-'adilah. Betul. Dr. Farouk ya. Siasat itu cukup terbuka. Dan kalimat yang digunakan oleh Syekh Rashid Ghannouchi mungkin telah diuraikan dalam buku, dalam penulisan Dr. Mazli, dalam pembentangan Dr. Mazli pagi tadi.
Ianya tergolong dalam satu ruang lingkup yang dikatakan al-faragh space, that public space. Ini dia kegiatan politik rupa-rupanya. Ya, tidak ada nas yang jelas, betul. Tetapi sangat berhajatkan supaya segala kegiatan itu mesti pada akhirnya berkompaskan al-ma'ruf dan menjauhkan daripada al-munkar. Cantik. Islam itu cukup cantik susunan. Lalu itu yang dikatakan sebagai politiknya dalam rangka siasah. Siasah syariah itu. Bukan pada namanya, bukan pada label-labelnya, tetapi kepada al-ibrah bil musamma wa laisa bil isim. What is judged dalam Islam itu adalah substance-nya, bukan kepada formnya, bukan kepada bentuk-bentuknya. Itu yang menjadi pertikaian hari ini. Apakah politik itu dijadikan medan untuk pada akhirnya berlumba kita, bersaing kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, ataukah ia menjadi malapetaka untuk kita? Kalau sudah menjadi malapetaka untuk kita, I want nothing to do with politics. Tuan-tuan, ini cabaran kepada kepimpinan seluruhnya. Bagi kerap yang ditegur oleh Dr. Asri, bagaimana meletakkan politik pengharapan itu. Politik pengharapan itu begitulah akhirnya. Managing of expectation, managing of hope. Satu masa depan yang dikatakan the new Malaysia ke ataupun apapun, the dream, the Malaysian dream ke apapun. Jadi itulah dalam rangka, kalau boleh saya jawab yang moderator ya. Soalan tadi jauh daripada apa yang saya bawa ni. Sudah pergi kepada akidah, agama, pangkat politik itu sudah. Saya cuma mengimbau sejarah sebenarnya. Baik, saya rumuskan begini. Kalau boleh saya rumuskan. Ini membawa satu medan yang lain. Paling mutakhir. Sebab Dr. Asri membawa isu Arab Spring. Saya berani mengatakan bahawa gerakan Islam dan parti-parti Islam seluruh dunia sedang mengalami satu peralihan yang cukup besar. Maka saya berani mengatakan, dan saya dalam proses menulis ini, post Arab Spring adalah juga post Islamism. Apa benda itu juga ni? Kalau Islamism itu adalah seluruhnya perjuangan dalam apa bentuk dan labelnya ke arah menegakkan negara Islam, hari ini gerakan Islam sedang mengalami satu perubahan besar untuk beralih, shifting away from the struggle of the Islam, of establishing the Islamic State as the be all and end all of struggle. Hari ini secara conscious, secara sedar, seluruhnya gerakan Islam, ya, An-Nahdah ke, Al-Adalah di Morocco ke, di Tunisia ke, di Mesir ke, di seluruhnya, ya, dan termasuklah didalui oleh PAS. Saya berani mengatakan, ketika kita menampilkan negara berkebajikan itu, ia merupakan ijtihad paling terkini dalam PAS membuat penggarapan, an intellectual renewal, dalam berdepan dengan realiti wakil yang cukup mencabar. Kalau mereka itu tidak ada keperluan, mereka sama ada di Indo-Pakistan subkontinen Jamaat Islami ataupun Al-Ikhwan Al-Muslimun ataupun Ikhwanul Muslimin, gerakan-gerakan mereka di Timur Tengah itu tidak ada sebenarnya keperluan untuk meninggalkan konsep dan notion of Islam State, sebab mereka itu almost 100% Islam. Tetapi mereka juga mengalami proses itu. Apatah lagi kita yang berdepan dengan satu demografi 60-40, dan 60 itu pula pecah dua tengah-tengah. Tak ada yang tambah-tambah yang masih terkini, yang NGO-nya, jatinya sebagainya. Itu tak apalah itu. Itu side show, itu side show. Tuan-tuan, saya kembali menegaskan perkara ini. Maka di sinilah letaknya. Ya. Di sinilah pentingnya pada this critical crossroad, pada persimpangan paling kritis dalam kebangunan dan perkembangan gerakan Islam, dan khususnya mereka yang mengambil pentas politik. Dalam artinya political parties, Islamic political parties, bona fide Islamic political party yang registered. Ya. Lalu, apakah ia satu kekenduran? Apakah ia satu dilution? Apakah ia satu yang sudah meninggalkan apa yang al-aslu itu?
Saya berani mengatakan Ustaz ya, Ustaz moderator ya, betul ya, bahwa inilah pada pandangan saya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, ijtihad paling dituntut dalam situasi persimpangan gerakan Islam kini. Ini dalam bahasa kalau boleh saya gunakan matlub syar'i, paling dituntut syarak hari ini supaya kepimpinan gerakan Islam membuat ijtihad ini dalam bahasa bukan kerana tinggalkan Islamic State, jangan tidak faham. Kerana negara berkebajikan itu adalah satu transformasi dan satu apa yang dikatakan sebagai satu pengolahan, satu articulation kepada apa yang dicita-citakan, harapan tadi Dr. Asri sebut sebagai managing the expectation. Sebabnya mudah pilih. Sebab gerakan Islam mau bersaing di pentas politik. Di pentas politik yang mereka itu satu daripada banyak political actors dan political players. Mereka mesti menampilkan satu offer, satu tawaran politik yang menasabah digarap oleh semua, bukan hanya Islam. Lalu apabila negara berkebajikan ditampilkan, ia menampilkan sebenarnya satu tawaran, satu offer yang dalam bahasanya dokumen negara Islam itu, dalam bahasa pakatannya buku jingga. Buku jingga itu adalah kenyataan-kenyataan. It is a statement of policies and program. But kenapa perlu dokumen negara Islam? Dokumen negara Islam itu meletakkan bingkainya. Buku jingga tidak ada nasnya. Buku jingga tidak ada huraiannya, tidak ada syarahnya. Itu matannya dan mungkin apa bagaimana. Jadi yang pentingnya dokumen negara Islam itu ringkasnya adalah penampilan satu offer managing the unending crisis of this nation, menggarap kemelut dan krisis yang berpanjangan nampaknya, bukan hanya dari sudut ekonomi Ustaz, bukan hanya dari sudut ekonomi, keseluruhannya pada sifatnya hampir sempurna kemelut dan krisis kita ini. Sudah lama nampaknya, sudah dekat berlima dasawarsa, 50 tahun lebih. Lalu kalau saya simpulkan, berapa kali simpul lah? Negara berkebajikan itu adalah penyelesaian yang hampir juga sifatnya komprehensif dan menyeluruh, menggarap krisis yang hampir menyeluruh dan sempurna. Our crisis is not of financial and economic semata-mata. Our crisis touches, yang menyinggung semua aspek kehidupan. Jadi negara berkebajikan itu ringkasnya adalah, saya simpulkan sekali lagi, kalau Rasulullah SAW pergi ke Madinah, apa perkara yang Rasulullah bina? Dua. Satu, masjid. Dua apa ya? Macam tahu-tahu jadi soalan bocor ni. Duanya pasar. Mengapa ya? Mengapa? Adalah untuk menegaskan bahawa kalau Allah disembah dalam masjid, Allah juga mesti ditaati di luar masjid. Maka urus takbir dunia itu mesti kembali untuk mentaati Allah. And that is essentially what negara berkebajikan is all about, Ustaz moderator. Sebab apa? Hari ini ada yang mengatakan sebagai negara kebajikan kita sudah lama laksanakan. Apa maksudnya? Maksudnya RM500, RM100 tadi itu sudah biasa saja. Tetapi yang dimaksudkan negara kebajikan itu adalah menyusun atur kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga seluruhnya adalah kata seluruh itu ingat pula bersahabat saya. Seluruhnya adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Daripada perspektifnya pas, itulah penampilan, itulah cita-cita untuk kembali meletakkan siasah yang adilah tadi Ustaz. Siasah yang bersih tadi apa? Untuk aqrabu ila salat wa ab'adu anil fasad.
Jadi kalaulah akhirnya masyarakat, panjang saja, kalaulah soal susah, kalaulah akhirnya ya, ada negara, a very rich country with very many poor people. What do you think of that? Malaysia ini diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai negara paling kaya, antara negara resource per capita, one of the richest country on earth. Tetapi kalau kita saksikan statistiknya, kekayaan, jurang kekayaan, kesenjangan yang miskin dan kaya, bukan hanya intra tapi inter-ethnic, itu cukup menyakitkan. That disparity, that Gini coefficient yang menunjukkan bahwa negara ini tidak terurus. Wealth creation does not end in wealth redistribution. Sehingga kan distributive justice in economics, let alone politik dan sosial. In economics contohnya, tidak ada di sini. Maka negara berkebajikan memberikan respon kepada itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Dr. Berhormat Dr. Zulkifli atas jawapan dan juga respon atas ulasan ahli panel terdahulu. Ada beberapa istilah yang menarik yang telah disebutkan oleh ahli panel tadi, itu tentang keperluan untuk ijtihad. Dan istilah managing expectation itu saya rasa sangat indah untuk diungkap. Sedap kata Anda. Itu bahasa orang politik memenuhi harapan masyarakat. Tapi saya fikir mungkin di sudut pandang, tadi betul-betul ulaskan tentang bagaimana orang yang tidak praktis politik dipentasnya lebih politik ucapan daripada ahli politik kan. Tapi itu sebenarnya memang kalau kita tengok TV, antara yang main bola dengan penonton, antara pengulas itu dia seakan lebih hebat kan. Itu contoh biasa. Jadi saya fikir mungkin Dr. Farouk boleh ada sikit respon tentang perkara. Saya fikir nampak macam ada keseragaman dalam beberapa aspek. Mungkin apa yang Dr. Farouk fikirkan tentang negara berkebajikan satu, yang keduanya, adakah Malaysia ini boleh jadikan sebagai negara yang sejahtera atau ada negara lain yang lebih indah untuk dijadikan sampel? New Zealand barangkali. Okey, saya rasa saya perlu buat sedikit komen tentang apa yang ataupun menghuraikan lanjut tentang apa yang telah disebutkan oleh Dr. Zul tadi tentang Arab Spring, iaitu konsep post-Islamism. Ianya adalah satu konsep yang sangat-sangat penting, dan saya rasakan IRF, gerakan yang saya yang di bawah pimpinan saya pernah menulis artikel tentang post-Islamism. Dan kemungkinan benar bahawa sebelum Arab Spring, PAS pernah bercakap tentang negara kebajikan dan sebagainya. Dan what is meant by post-Islamism is very important for us to understand. Kerana konsep Islamism lebih merupakan konsep untuk menegakkan undang-undang Islam, syariat Islam, hudud dan sebagainya di dalam sebuah kerangka dan apa yang disebut sebagai negara Islam. Tetapi post-Islamism telah pun bergerak jauh daripada situ. Ia tidak lagi berada di dalam lingkungan sebuah negara Islam ataupun di dalam lingkungan di dalam kurungan hudud dan undang-undang Islam. Tetapi ia bergerak lebih jauh kepada what we call as individual freedom and liberty, konsep of democracy, konsep of good governance dan sebagainya, yang kesemuanya akan merupakan ciri-ciri utama kepada post-Islamism. Dan inilah yang perlu difahami pada hari ini, iaitu konsep post-Islamism itu sendiri. Kerana kalau kita lihat bahawa apa yang dipentingkan ataupun apa yang diperjuangkan oleh mereka, anak-anak muda yang keluar pada mulanya di jalan-jalan raya dan bermulanya Arab Spring itu dengan Bouazizi yang membakar dirinya di Tunisia pada ketika itu, yang kemudiannya merebak ke seluruh benua Arab, bermula daripada Tunisia. Dan kita melihat bagaimana Tunisia akhirnya telah menerima balik Rashid Ghannouchi yang telah dibuang negeri, berada di London dan sebagainya. Dan konsep yang telah dikemukakan oleh Rashid Ghannouchi yang disebutkan oleh Dr. Zul tadi, konsep faragat atau spaces atau ruang yang Rashid Ghannouchi cuba bahagikan antara dua, iaitu
konsep dini dan konsep siasi, ya, iaitu konsep keagamaan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan politik, di mana konsep-konsep dini, konsep keagamaan yang bersifat tetap dan kekal, yang mungkin tidak berubah, iaitu konsep akidah, ibadah dan sebagainya. Tetapi konsep siasi yang merupakan muamalah, politik dan sebagainya yang sentiasa berubah, memerlukan ijtihad yang baru, yang sentiasa akan berubah mengikut peredaran zaman, yang tidak akan kekal, melainkan prinsip-prinsip asas yang ada dalam Al-Quran itu. Dan inilah yang disebutkan sebagai post-Islamism. Dan kerana itu kita lihat bahawa antara benda-benda penting ataupun perkara-perkara yang harus diberi perhatian dalam post-Islamism adalah contohnya demokrasi. Ya, kerana sistem yang akan dapat memberikan kita panggil keadilan yang sewajarnya kepada masyarakat di dalam dunia pada hari ini ialah tidak lain melainkan demokrasi. Dan konsep demokrasi inilah yang telah diperjuangkan oleh umpamanya oleh Rashid Ghannouchi, dan begitu juga oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ada di Mesir pada ketika ini, dan banyak gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia Islam. Dan kalau kita melihat bagaimanakah indeks demokrasi yang ada di dalam negara-negara Islam, kita akan dapati bahawa kita mempunyai indeks demokrasi yang sangat rendah. Pada tahun 2011 dikeluarkan Democracy Index, dan kita dapati bahawa apakah negara yang baru yang dikatakan yang mempunyai indeks demokrasi yang paling tinggi, ialah tidak lain dan tidak bukan Democracy Index ni. Yang pertama ialah Norway, yang keduanya ialah Iceland, yang ketiganya ialah Denmark, yang keempatnya ialah Sweden, dan yang kelimanya adalah New Zealand, dan yang keenamnya adalah Australia. Di mana Malaysia? Malaysia berada di tangga ke-71. Kalau kita melihat ekonomis telah membahagikan indeks demokrasi ini pada 4 bahagian, iaitu full democracy, flawed democracy, hybrid government, dan juga authoritarian, negara kuku besi. Malaysia terletak di dalam kategori flawed democracy, demokrasi yang tempang, bukan terpimpin. Dia terpimpin ni perkataan BN tempang, demokrasi okey, tempang. Fraud is a fraud demokrasi. Dan saya hairan apabila ada seorang pemimpin negara dengan penuh bangganya mengatakan bahawa we have the best democracy in the world. Mimpi kan orang ini? Saya pun hairan. Bagaimana boleh keluar perkataan-perkataan yang sebegitu rupa? Dan kemudiannya kita melihat di manakah pula kedudukan Saudi Arabia, negara yang dibanggakan yang menjalankan hukum syariah yang melaksanakan hudud dan sebagainya. Dia terletak di nombor ke-161 di bawah kategori authoritarian, negara kuku besi. So kalau kita bercakap tentang post-Islamism, these are the things yang penting untuk kita faham dan untuk kita fahami. Kita perlu tahu bahawa nilai-nilai yang terdapat dalam sistem itulah akan merupakan nilai-nilai utama dan ciri-ciri utama yang akan membolehkan manusia maju di dalam abad ke-21 ini. Freedom of press umpamanya, kebebasan press, freedom of speech, freedom of speech dan sebagainya. Di mana indeks freedom yang ada di Malaysia ini? Kita indeks freedom, kalau kita buka dalam internet dan kita cari tentang freedom index yang dikeluarkan oleh Freedom House yang ada yang sangat terkenal dengan freedom index ini, kita akan dapati bahawa Malaysia, kalau tidak silap saya, tidak hampir tarafnya sama seperti Zimbabwe. Dan Mongolia adalah kemungkinan lebih lagi daripada kita. Jadi these are some of the things yang kita harus faham dan kita harus prihatin pada ketika ini. Konsep-konsep post-Islamism ini adalah konsep yang penting
yang harus diberi perhatian kerana inilah perkara yang berlaku, revolusi yang berlaku di Timur Tengah, iaitu revolusi pasca Islamism. Sekian ya, Mas. Terima kasih Dr. Farouk di atas respon atas jawapan ini. Saya nampak macam ada keseragaman antara ahli independen dalam dasar secara umum begitu, tapi mungkin perinciannya akan ada perbezaan. Yang itu tuan-tuan akan korek sendiri dalam sesi question and answer nanti selepas ini. Tapi saya mengerti apa yang disebutkan oleh Dr. Farouk tadi tentang perbandingan indeks demokrasi tadi. Saya teringat perkataan Dr. Yusuf Al-Qaradawi semasa satu persidangan sempena memperingati Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia pernah sebut, dia pernah ditanya tentang adakah manusia ini musayyar ataupun mukhayyar. Adakah manusia ini telah menentukan takdirnya ataupun dia punya pilihan dalam hidup. Lalu jawapan dia itu soalan akidah sebenarnya, tapi dia jawab secara politik. Dia kata kalau di barat manusia itu punya pilihan, mukhayyar. Tak kata kalau di negara Arab dia kata manusia ini musayyar, telah ditentukan kehidupannya. Seakan-akan telah dikuku-besikan oleh pemerintah. Jadi saya nak memetik artikel yang agak terkini Dr. Muhammad Asri, barat lebih adil. Barangkali itu ada kaitan dengan perkara itu dan merujuk kepada indeks tentang negara Arab Saudi yang sangat ke belakang. Adakah gambaran agama itu sendiri yang menyebabkan demokrasi di negara-negara agama ini jauh ke belakang? Jadi saya perlukan pandangan soal agamawan untuk benda begini. Silakan. Terima kasih. Baik, nanti orang boleh tuduh liberal. Dalam sepanjang sejarah agama, bukan saja Islam, tapi khususnya agama-agama yang kita sebut sebagai agama langit ataupun diistilahkan sebagai Abrahamic faith, kita dapati bahawasanya agama-agama ini telah digunakan oleh golongan agama yang saya sebut agama ini always being abused by people yang kata dia lah claim dia nak agama, kita pejuang agama. Dalam sejarah barat juga mereka yang membakar saintis, membakar ahli-ahli falsafah yang cerdik pandai adalah gereja. Hari ini kalau orang barat kata Islam punca kemunduran, dia sebenarnya kena rujuk pada sejarah dia. Kristian lebih teruk lagi memerangi saintis dan filsufers dalam sepanjang sejarah mereka. Islam sebenarnya tak sampai ada kejumudan itu, tapi sampai membunuh ilmuwan dalam kerangka begitu rupa tidak sampai. Ilmuwan dibunuh kerana terlibat dengan politik, betul. Dalam sejarah Islam banyak. Tapi kerana memberikan pandangan-pandangan agama sampai ramai dibunuh seperti mana berlaku dalam sejarah orang Kristian, tak berlaku dalam sejarah orang Islam. Itu satu realiti. Tapi yang menjadi masalah, saya selalu sebut, kadang-kadang lebih baik, bukan saya sokong, lebih baik memisahkan agama daripada negara daripada menggunakan agama untuk kepentingan politik. Agama mesti sentiasa membimbing politik, betul. Tapi kalau diberi dua pilihan, satu orang nak guna agama untuk kepentingan politik, kita kata lebih baiklah yang berpisah daripada agama, kerana agama akan menjadi mangsa. Tapi kalau you nak masukkan agama, nak jadikan agama itu memainkan peranannya di dalam negara, dalam politik, jadikan ia benar-benar pada peranannya. Bukan ia hanya menjadi tempelan yang mana dia sekadar untuk menjadi senjata memperkukuhkan kuasa politik. Ini saya sebut dalam Ustaz Rashid punya pasal, dia pergi mana tadi? Dia sebut negara Saudi bermula dengan Dr. Farouk. Saya tahu ada rakan-rakan yang daripada Kuwait yang mana kita pun suka pergi ke Arab Saudi dan pergi Mekah umrah. Tapi bila kita bercakap soal politik ni soal yang lain. Ada orang kadang-kadang daripada Arab Saudi, dia juga bercakap tentang bagaimana
demokrasi itu tidak selaras dengan Islam. Tapi saya pernah di Saudi, saya juga pernah bertanya, adakah sistem beraja yang tak ada pilihan, takhta diwarisi secara keturunan dan kaum keluarga mendapat segala-galanya, adakah itu selaras dengan Islam? Oh, sedisius. Adakah itu selaras dengan Islam? Dan ramai orang tidak berani memperkatakannya, sama ada PAS ataupun UMNO. Sama. Sampai bab itu dia nanti dia kata ada masalah. Tapi saya ingin menyebut ini adalah satu perkara yang penting untuk kita lihat bahawasanya kadang-kadang orang yang memandulkan agama itu ialah orang agama sendiri. Orang agama lah yang selalu membawa dalil itu dan ini untuk yang mempertahankan kejahatan itu pun ada dalam dunia Islam ialah orang agama. Mana mamak-mamak tu kadang tahu nas sangat. Orang agama lah yang baca nas itu dan nas ni. Kadang-kadang melihat nas-nas itu secara literal, tapi tidak melihat kerangka yang lebih luas, maksud spirit of the nas. Apa maksud nas? Dan ini adalah penting yang kadang-kadang menyebabkan Barat itu lebih memahami maqasid. Bukan saya kata dia lebih Islamik, dia lebih memahami maqasid. Mungkin ada sudut kita tidak sudut, ada benda yang, tapi maqasid kehidupan manusia, pasal dia betul-betul nak hidup. Saya pernah sebut bersama Dr. John dulu. Kadang-kadang saya heran dengan sejarah orang Cina. Orang Cina, Tuhan dia banyak lah dalam negara dia. Tapi kita tengok dalam sepanjang perang orang Cina, jarang orang Cina menggunakan isu Tuhan dalam berperang. Mereka pun dia tak ada air jampi, tuk lebat, dia tak ada semua. Kisah jampi tak ada. Dia tidak begitu, dia tidak exploit sangat nama Tuhan. Ada juga kadang-kadang penipuan, tapi kecil-kecilan, tidak begitu besar. Tapi berperang mengangkat nama Tuhan jarang berlaku. Orang Islam, oleh kerana ramai orang agama ni kadang-kadang dapat tempat, dia berfatwa di pihak sana dan sini berfatwa di pihak sini, dan nama Tuhan sering digunakan. Dan ini sangat bahaya. Sekarang kita tengok yang dulu duduk dalam PAS guna dalil nama Tuhan, dia keluar dari PAS pun Tuhan yang sama juga marah parti dia. Padahal Tuhan itulah duduk masa dia duduk dalam parti dia, itu Tuhan itulah juga. Bila dia keluar dia kata Tuhan dah marah, padahal marah tu bermula masa dia duduk lagi. Tapi itu saya heran. Sebab kadang-kadang saya kata Masya Allah, alangkah baiknya jika nama Tuhan ini dipelihara. Sebenarnya kadang-kadang orang takut orang bukan Islam guna nama Allah kerana takut salah guna nama Allah. Saya kata orang Islam lebih banyak lagi salah guna nama Allah, daripada ayah pen sehingga ke lebay-lebay, sehinggalah ke bomo-bomo, sehinggalah ke ahli politik. Nama Tuhan disalahgunakan. Maka politik, seperti mana yang kita, politik ialah soal maslahah. Bagaimana menegakkan maslahah, bagaimana membolehkan manusia ini hidup, Muslim ini hidup supaya terhormat dalam negara orang Islam. Dan inilah yang mesti diperjuangkan oleh gerakan Islam, walaupun post Arab Spring dan seumpamanya yang disebut oleh rakan-rakan panel tadi. Tapi saya sendiri berfikir, kena UMNO tak ada, saya memang PAS. Saya sendiri berfikir bahawasanya bukan senang juga untuk PAS keluarkan ramai ustaz-ustaz PAS ni daripada kerangka fikir ini. Dan mereka tentu akan argue, terutama di Kelantan, Terengganu, yang saya bukan salahkan, akan kembali bercakap soal perkara tentang masalah perkara pelaksanaan yang kecil-kecil, mesti menekankan soal potong tangan, soal, saya bukan menafikan hukum, saya sama sekali tidak menafikan. Saya kata suasana yang kondusif tidak ada. Saya puji PAS telah pergi jauh ke hadapan dalam menentukan banyak keputusan-keputusan yang lebih berani. Tapi untuk menggerakkan pemikiran golongan agama khususnya. Karena hari ini PAS tak payah takut, kerana UMNO sudah ingin jadi PAS 80-an. PAS
bergerak maju, tapi saya bimbang ketika PAS bergerak maju ke hadapan, ada yang ketinggalan di belakang ini. Mereka ni akan melaungkan slogan lama, dan slogan lama itu disahut oleh sebahagian macam-macam pertubuhan baru. Dah keluar dah? Seorang tu dah keluar. Okey, alhamdulillah. Dan ini perkara yang PAS mungkin akan insya-Allah fikirkan kalau untuk menguruskan tentang masa depan negara. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ma'asri. Di pada awal kita membicarakan tentang perlunya ijtihad baru, dan saya rasa Dr. Asri juga telah melakukan ijtihadnya tentang perkara-perkara yang seperti ini. Dan merujuk kepada masalah ijtihad, peranan golongan agamawan dalam kerangka yang telah dibincangkan. Di hujung sana untuk kita mendapatkan Malaysia yang sejahtera dengan siasat yang adilah, dengan apa saja keadilan yang kita minta. Jadi saya rasa macam mana Dr. Mazli boleh simpulkan, tak kira banyak kesimpulan yang ada pun, gariskan tentang selain daripada yang disebut Dr. Zul tadi, matlub syar'an, menukar wajah daripada slogan Islamic State kepada negara berkebajikan itu, yang tentu roh semangatnya juga masih Islam. Jadi bagaimana? Adakah selain daripada itu mungkin ijtihad lain, mengambil kira daripada Arab Spring, mengambil kira dari post-Islamism yang dibintangkan tadi? Mungkin peranan bagaimana jadi kerajaan dan bagaimana jadi pembangkang. Dalam menjadi pembangkang, tiba-tiba nak kena jadi kerajaan, apa yang perlu dicadangkan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyaklah nak bersetuju. Saya rasa tak banyak lari sangat antara apa yang Dr. Asri bawa, Dr. Zul dan juga Dr. Farouk. Kebanyakan setuju perlu pada ijtihad baru. Ramai yang setuju bahawa politik bukan isu akidah. Ini Syiah dan Khawarij saja yang fikir macam tu. Dan politik juga merupakan isu fiqh, isu muamalat yang terbuka, berubah ikut konteks dan sebagainya. Cuma saya tidak bersetuju dengan Dr. Zul dan Dr. Farouk dalam menggunakan istilah post-Islamism secara semantiknya. Tapi yalah, dari segi kandungan, substance kita setujulah, kita banyak serupa. Cuma perkataan post-Islamism itu ada konotasi neokolonialism. Ada konotasi sebab yang cipta tu, sama ada Oliver Roy, sama ada Asif Bayat, sama ada Kapel, itu saya dah terangkan tadi waktu awal-awal. Tapi kalau nama lain baginya, saya lebih suka namakan sebagai post-revivalism, ma ba'da sahwah. Sebab itu di kalangan gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah, mungkin kita boleh buat homework sikit dan saya boleh bekalkan bahan-bahan golongan-golongan gerakan Islam di sana. Tapi masa dia tulis dalam bahasa Arab, jadi tak apa, Dr. Zul boleh faham bahasa Arab. Mereka sendiri tidak bersetuju dipanggil sebagai ma ba'dal al-Islamiyah, simply because the actors are the same actors. Worldview mereka adalah sama, perjuangan mereka sama, tak berubah. Saya rasa pada dulu mereka tetap konsisten, akidah mereka tetap sama. Yang berubah adalah wacana ataupun diskurs. Bagi Abdul Wahab Al-Masiri, dia namakan sebagai New Islamist Discourse. Al-Khitab adalah Al-Islami Al-Jadid. Wacana Islamis, bukan Islam, Islamis yang baru. Dan dia tidak mengatakan sebagai satu pasca Islamiah. Ya, tidak wujud benda itu, dan itu amat bahaya bila kita katakan post-Islamism, kerana konotasi Islamism ataupun political Islam itu saya rasa terlalu tebal kebaratannya. Yusuf Al-Qaradawi dia sebut kat dalam bukunya Min Fiqh Daulah, itu tentang penyalahgunaan atau political Islam. Tapi perkara ni perkara semantik, tak perlulah kita nak bicara panjang-panjang. Cuma dari segi jati diri kita kena ada. Kita tidak perlu minta orang lain yang beri takrifan pada diri kita, tapi kita yang berikan takrifan diri kita berdasarkan apa yang kita faham, dan mereka kena gunakan apa takrifan kita, bukannya yang sebaliknya. Jadi bila sebut tentang apakah peranan golongan agama di dalam politik, saya rasa Dr. Asri dah jawab tadi. Peranan golongan agama dia ada dua. Pertama sekali, dia akan justifikan apa yang master dia nak. Tak kisahlah pembangkang ke ataupun kerajaan. Siapa yang lantik dia, siapa bagi dia kuasa, bagi pangkat, apa saja yang orang bagi dia kuasa nak fatwa, dia akan bagi for the favor orang tu. Ini kerja orang agama. Setuju? Itu adalah existing yang sekarang. Okey. Sekarang. Lepas dulu lagi pun. Kalau kita lihat sepanjang sejarah Islam, Dr. Asri ada tulis kat dalam tulisan dia, bagaimana di dua pihak, pihak khalifah yang
yang zalim itu ada golongan agamanya. Di pihak rakyat yang bawah pun ada golongan agama. Tapi saya lebih suka lihat kepada peranan kedua golongan agama. Kita bukan kata general lah, nanti kita kata ini generalisasi teruk sangat golongan agama ni. Tak ada. Golongan yang kedua, golongan agama sebagai kita katakan kita kata vanguard ataupun sebagai benteng kepada umat itu sendiri. Kalau kita perasan bila sebut tentang politik ya, saya ingat dia kata kita tak mau kenapa umat Islam sibuk bicara politik, kita nak cerita Islam saja, politik lain. Saya kata mustahil. Pada saya umat Islam tu dilahirkan sebagai ahli politik. Once they manifest la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ahli politik. Dia berpegang pada Quran tu penuh dengan politiknya. Hadis Rasulullah itu penuh dengan politiknya. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang politician. Bila Quran sebut tentang amar ma'ruf nahi munkar, apakah mungkin kita nak kita amar ma'ruf nahi munkar, bab tangkap orang khaluat saja. Bab rasuah, pecah guna kuasa, kita tak boleh campur. Islam apakah ini? Ya. Bila Quran sebut tentang amanah itu tentang politik. Sama ada kita yang dilantik menjadi pemimpin diberikan amanah, ataupun kita yang memberikan amanah kepada orang yang kita lantik. Itu juga politik. Ya. Bila kita sebut tentang nasihat, itu juga termasuk dalam politik. Kita sebut islah, itu politik. Maksudnya, kalau sebagai seorang Muslim itu, dia tidak boleh terpisah dari politik. Cuma, yang timbul persoalannya, sekali lagi saya agak tertarik dengan buku Sa'duddin Uthmani ni, antara pemimpin ataupun ideolog kepada Freedom and Justice and Development Party di Morocco, di Maghrib. Dia seorang alim dan seorang ahli psikologi. Dia kata apa? Dia kata tamyizun la faslun baina din wa siyasah. Membezakan ruang agama dan politik, dan bukan memisahkan politik daripada agama. Okey. Di sana terdapat wacana politik dan wacana keagamaan. Ini perlu dibezakan. Dan sunnah di zaman Rasulullah SAW, sahabat ajarkan kita macam ini, dan Nabi pun ajarkan kita macam ini. Bila sahabat nak apa-apa, Rasulullah bagi satu statement, mereka katanya, ya Rasulullah, ini wahyu ke ataupun harb wal khida' ataupun tipu daya itu? Rasulullah beritahu, ya Rasulullah, ini wahyu ke ataupun pendapat Tuhan? Jadi untuk dalam kes seperti itu, kita lihat para ulama, Sa'wal Al-Khurafi tulis dalam kitab Al-Furuq, bezakan adanya sunnah tasyri'iyah, sunnah yang berbentuk hukum hakam, dan sunnah ghair tasyri'iyah, sunnah yang berbentuk bukan hukum hakam, sama ada ijtihad Nabi, sama ada pelakuan harian Nabi, ataupun biological factor dan sebagainya. Jadi itu perlu dibezakan. Ibn Ashur dalam kitabnya Treatise on Maqasid, dia tulis tentang maqasid syariah, dia bagikan sunnah ini upaya dikategorikan bukan hanya kepada tasyri', ghair tasyri'i, dia bagikan kepada 20 kategori. Ada sunnah yang membentuk nasihat Rasulullah saja. Ada sunnah berbentuk keputusan penghakiman Rasulullah dan valid pada waktu itu saja. Ada sunnah berbentuk politik berdasarkan maslahat yang paling utama pada waktu itu. Jadi ada kategori-kategori itu. Sebab tu kadang kita dengar orang kata, ini ikut sunnah ni. Sunnah yang mana? Kan? Ini kita kena ikut sunnah. Ya betul. Tapi sunnah yang mana? Adakah dengan kita mengikuti atau memberikan ruang yang lebih maslahat kepada umat, itu tidak sunnah? Apakah bila kita tukar negara berkebajikan? Negara berkebajikan ni tadi Wan Saiful minta suruh letak disclaimer. Negara kebajikan yang dibentangkan tadi, welfare state, bukanlah negara berkebajikan PAS. Betul tak? Betul? Okey, dia setuju. Saya bukan orang PAS. Tapi seringkali bila kita nak clarify sebagai ahli akademik, kita kena jujur dalam hal ini. Walaupun kadang orang PAS tak suka. Okey. Dr. Zul dia suka dengan saya lah. Sokong, bukan suka bahaya pula. Okey, tapi saya bukan PA dia. Okay. Ada ruang. Okey, ruang ruang politik dan ruang agama itu dari segi wacana. Kan? Cuma masalah kadang kita keliru. Kerana kita melihat Islam atau Islam yang kita terdidik itu dalam kerangka hukum. Kita nampak Islam itu dalam kerangka hukum saja. Halal haram, halal haram. Bentuk macam gini, bentuk macam gini. Dan jarang sekali kita melihat keindahan Islam itu dari sudut moral ataupun etiknya.
Sebab tu kalau pada saya dikatakan adakah Islam merangkumi politik, saya kata ya, sudah tentu. Dari segi moralnya, dari segi etiknya. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh, bila dibicarakan ruang bentuk-bentuk model politik yang tertentu, hizbahnya, imamnya, bai'ah dan sebagainya, itu bersumberkan daripada moral dan etik. Dan benda itu berubah. Kan tadi Dr. Sasri sebutkan tentang anima, isu perubahan-perubahan itu asasnya tetap sama. Yang berubah dari segi model dan bentuk berdasarkan ruang dan keadaan realiti. Sebab itu saya tidak bersetuju perkataan post-Islamism. Setegasnya saya katakan, jangan gunakan perkataan tersebut. Kita katakan post-revivalism ataupun apalah kita katakan sebagai wacana Islam yang baru. Cuma dari segi konten kita serupa. Tak ada masalah, kita memang serupa tentang itu. Kemudian kita sebutkan tentang peranan golongan agama. Seperti mana kembali kepada premis bahawa setiap Muslim itu merupakan ahli politik, dia tidak membawa konotasi partisan politik ya. Kadang orang kata, ada orang tanya, doktor tak mau cakap banyaklah, masuk parti politik lah, baru betul politik. Saya kata tidak. Hatta saya rasa kalau saya tidak masuk mana-mana parti pun, tanggungjawab sebagai warga yang Muslim adalah untuk saya berpolitik. Dan bukan saya saja, mak saya yang di rumah itu pun dia seorang ahli politik, mengikut ruang kerangkanya. Dan malangnya di Malaysia ini, ruang politik warga, citizen politik tidak begitu dipopularkan. Sebab tu saya sebutkan tadi, Ibn Qayyim boleh menjadi satu entiti politik, bukan parti ya. Entiti politik jika memainkan peranannya di dalam tata kelola, di dalam kebajikan macam yang saya pun sebutkan tadi, dan di dalam mengajar manusia bagaimana berpolitik yang sihat. Kan? Ruang pendidikan itu, kita ada media, kita ada ruang debat, kita ada ruang wacana, itu tugas setiap orang. Dan bagi saya academician, saya lihat tidak boleh nak katakan saya bukan ahli politik. Tuan-tuan merupakan ahli politik. Kita terlibat dengan politik, celik mata kita terlibat politik. Bezanya ialah politik kita untuk mencapai martabatillah. Dan politik kita itu dalam kerangka ruang yang kita ada itu. Okey. Jadi di mana kedudukan para agamawan? Seperti saya katakan tadi, mereka menjadi benteng. Mereka inilah yang mengawal. Mereka inilah yang memberikan, kita katakan dia menjadi guidance untuk mentafsirkan wahyu itu kepada kita bagaimana untuk dipraktikkan. Cuma kita lihat peranan golongan agama berbeza dari satu zaman ke zaman yang lain. Di zaman dahulu, di zaman para khulafah dan sebagainya, sebelum munculnya idea demokrasi, kebanyakan khalifah, walaupun dalam Quran itu ulil amri atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Minkum itu kalau ikut Ibnu Atiyah dia kata yang dipilih di kalangan kamu. Ibnu Ashur katakan itu menunjukkan bahawa Islam menganjurkan apa yang dia faham, menganjurkan representatif demokrasi. Yang dipilih di kalangan kamu dan bukannya naik kemudian berkuasa ke atas kamu, bukan. Kadang ditafsirkan yang paling berkuasa ke atas kamu, bukan, silap tu. Yang berkuasa dipilih oleh kamu, ulil amri minkum. Kalau dia bukan minkum, tidak dipilih oleh kamu, itu tak termasuk dalam atiullah wa atiur rasul. Kan? Itu kadang kita silap dalam menafsirkannya. Okey, jadi dari sini bila ulil amri minkum, kita tahu dalam sejarah Islam bila para pemimpin selepas zaman khulafah itu kebanyakan di sistem monarki. Bila sistem monarki, mereka berkuasa penuh. Waktu itu tidak ada sistem penggiliran kuasa. Kalau rakyat tak puas hati, dia tidak ada ruang untuk menyuarakan seperti hari ini. Ya. Jadi apa yang berlaku? Pada waktu itu kalau kita telusuri sejarah, yang berlaku adalah bahasa violence, bahasa keganasan. Dan ini bukan hanya sejarah umat Islam saja. Di Eropah itu lagi teruk, zaman kegelapan. Sebab itu bila nak lihat sejarah Islam, jangan lihat terpisah daripada konteks dia luas. Sebab tu baru orang kata tentang hudud. Saya kata saya ada pendapat sendirilah tentang hudud. Tetapi pada saya, nak lihat hudud yang diamalkan di zaman Rasulullah SAW itu jauh lebih linier daripada suasana global itu. Kan? Dengan kalau kita pergi dekat di Prague tu, kami pernah pergi melawat torture museum, punyalah tidak berperi kebinatangan dan kemanusiaan. Teruknya sistem hukuman kat sana. Nak banding dengan hudud tu, ya Allah, jauh bezanya. Tapi malang bila kita lihat hudud di waktu yang dilaksanakan waktu itu dengan kerangka sekarang. Sebab tu dalam kerangka konvensyen yang ada sekarang, saya rasalah para ilmuwan kena cuba lihat balik. Kerana peranan uruf
peranan persepsi orang lain terhadap Islam itu, kalau kata Dr. Sri, conduciveness itu mainkan peranan penting. Bahawa ni saya tak tahulah, ini mungkin pendapat peribadi saya kata, kalau kita lihat Rasulullah SAW, dia tak bunuh orang munafik, tak bunuh Abdullah bin Ubay, walaupun yang nak bunuh tu anak Abdullah bin Ubay. Kenapa? Dia kata nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat sendiri. Rasulullah SAW tidak ubah kiblat punya kedudukan, walaupun bukan dibina di atas kedudukan seperti mana Nabi Ibrahim, kerana orang masih baru dengan Islam lagi. Maksudnya Rasulullah mengambil kira persepsi. Ini termasuk dalam politik juga ya. Kalau yang tadi hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak kasih potong tangan waktu musafir, waktu peperangan, kerana mengambil kira unsur konteks, kondusif, dan juga unsur uruf itu. Sebagaimana hari ini kalau kita lihat, kita hidup dalam global convention ataupun uruf dahuli yang berbeza. Adakah perlu kita menekankan sesetengah perkara yang masih terbuka untuk dibincangkan lagi, terbuka untuk ijtihad, bukan pada nak kata dia valid tak valid, dia tu bagus tak bagus, tidak. Saya tak setuju dengan orang yang pergi kat slippery slope terus tolak benda ni, kan? Itu saya tak setuju, kerana kita tak tahu, mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, tengok hudud lah yang paling diperlukan. Manusia berubah, kan? Kita tahu setiap zaman itu berubah, dan hudud tak diterima pun baru 100 tahun kelepas saja, kan? Jadi pada waktu itu saya lihat perlunya kita mengambil kira unsur konteks ini. Cuma kembali kepada golongan agama, sekali lagi saya tekankan, golongan agama pada waktu itu dia menjadi benteng untuk menyekat budaya violence ini. Rakyat yang tidak ada ruang untuk bersuara kepada pemerintah, kalau dibukakan ruang mereka akan menyerang. Berlaku perang yang tak sudah-sudah. Jadi yang berlaku, para ulama dia jadi benteng. Kepada pemerintah mereka menasihati, mereka jadi suara rakyat, dan kepada rakyat mereka menjadi benteng supaya tidak berlaku kekecewaan. Benda ini berterusan. Sehingga bila umat Islam hidup dalam realiti baru, hari ini kita ada undang-undang permainan yang baru, framework baru, tidak wujud lagi kerangka yang lepas. Sekarang ini level playing ground. Bila sebut demokrasi, setiap orang itu di-empowerkan dengan kuasa, kan? Jadi ruang untuk bersuara bukanlah bila dipilih pemimpin itu dia berada di atas, kita di bawah. Tidak, dia mingkum itu. Kita berhak tukar dia kalau dia tidak deliver, dan kita berhak untuk lantik jika kita mahukan satu orang. Jadi kat situ kita kata peranan ulama sudah berubah, dia dah level playing ground. Cuma peranannya adalah untuk menjadi penasihat ataupun guidance, dan boleh sekali dia menjadi pemimpin, tetapi tak boleh dia gunakan status dia sebagai ulama untuk terus orang lain pilih dah. Okey, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Dr. Mazli. Tuan-tuan, banyak istilah yang dikemukakan dan banyak aspek agama yang sebenarnya golongan yang selama sekian lama memenuhi kelas-kelas pengajian banyak lagi nak kena tahu. Jangan hanya sandar ni ustaz kata macam tu selesai cerita. Pasal tu wacana yang sebegini sangat diperlukan untuk buka minda, bagi gambaran yang lebih luas tentang apa itu agama. Supaya kita jangan sampai terlampau simple sangat pemikiran, selayaknya untuk seorang Arab Badui yang hanya sekali-sekala jumpa Nabi. Tentu kita lebih mulia, lebih tinggi sikit tahap IQ-nya daripada itu.